أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan para tetamu Allah sekalian, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni untuk kesekian kalinya kita dapat berhimpun dalam majlis taman-taman syurga. Mudah-mudahan nanti apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurganya, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Pada malam ni insya-Allah kita nak sambung bacaan kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bertajuk keakraban Nabi dan umatnya melalui solat. Okay. Kita ni dekat dengan Nabi dengan sebab adanya solatlah, melalui solat. Sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kitab ini, apabila seseorang merenung ayat-ayat Al-Quran, boleh ke kita mengetahui bagaimana ayat-ayat tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerimanya dari Allah melalui malaikat Jibril? Ini persoalan. Boleh ke kita bayangkan muka Nabi, wajah Nabi sewaktu menyampaikan wahyu daripada Allah kepada kita? Macam mana? Kan? Kita baca ayat Quran, tapi ayat Quran tak menggambarkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat-ayat tersebut. Dapatkah kita membayangkan riak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan? Nabi gembira ke, Nabi sedih ke, Nabi pilu ke dan sebagainya. Kan? Bagaimana kita hendak membayangkan sekiranya seseorang itu buta sejarah ataupun sirah Nabi? Okay? Kenapa kita ni belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya untuk kita nak menyebut tentang Nabi ni anak siapa, Nabi ni daripada bangsa apa, Nabi ni kahwin dengan siapa. Bukan sekadar itu, bahkan lebih lagi daripada itu. Kan, sebagaimana kita sebut dulu, kalau kita nak tengok Quran yang bergerak, lihatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana untuk kita nak mencontohi Nabi
kalau sekiranya kita tak belajar sirah Nabi SAW. Tak dapat tidaklah tuan-tuan, kita kena menelusuri sejarah ataupun sirah hidup Nabi SAW. Sebab apa? Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perkatakan itu ialah bersumberkan kepada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap tentang sesuatu perkara melainkan semua itu ialah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca Quran semata-mata, boleh jadi kita tak dapat kepahaman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tolong tafsirkan, dia tolong terjemahkan macam mana cara untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ni. Baik, seterusnya membaca ayat-ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi membaca Al-Quran sekadar mencari pahala, mencari fadilat sesuatu surah, maka tidak mungkin kita boleh membayangkan bagaimana Nabi SAW menerima wahyu dan menyampaikannya semula. Sekiranya mereka ataupun kita sebut tadi, kita ni tak tahu tentang sejarah Nabi SAW. Macam mana kita nak dapat membayangkan? Mana mungkin kita boleh membayangkan bagaimana perasaan Nabi? Nabi terima wahyu tu ada macam-macam tuan-tuan situasi dia. Ada ketika Nabi berada dalam keadaan duduk di atas kenderaan, terduduk kenderaan tu. Kerana beratnya tanggungjawab bila dapat wahyu ni nak disampaikan pula kepada manusia lain. Dapat wahyu, balik menggigil dalam keadaan macam demam. Sampai di rumah, minta isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid selimutkan dia. Tengok tuan-tuan, kita tidak macam kita lah. Kita ni dengar ayat-ayat Al-Quran steady je, tak ada apa-apa kan. Sebab yang pertama kita tak faham, minta maaf lah tersebut, termasuk saya sendiri pun, sebab kita tak memahami kan apa sebenarnya mesej yang dikehendaki oleh Allah daripada ayat tadi, ayat itu, ayat ini dan sebagainya. Kerana kita tak faham sebab Al-Quran ni bahasa Arab, kita ni bahasa Melayu, kita orang Melayu, bahasa Melayu kan. Tu pun kadang-kadang kita tengok ramai je orang tak faham bahasa. Walaupun dah diberi nasihat dalam bahasa Melayu, tapi tak faham-faham juga bahasa. Kan? Apatah lagi kalau sekiranya nasihat itu, teguran itu disampaikan dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu. Lagilah tak faham, lagilah terganga kan. Jadi kita belajar ni mudah-mudahan kita dapat sedikitlah kepahaman kan, berkaitan dengan mesej-mesej ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Ayat-ayat Al-Quran ni macam ayat-ayat cinta daripada Allah kepada kita manusia. Kalau dulu ingat tak masa kita main surat-surat dengan bakal kan, yang akan jadi isteri kita kan. Contohlah, Zul mungkin ada pengalaman? Tak ada. Yang selain daripada tu kan, kita dulu, Hafiz pun tak ada kan? Ada? Biasa? Biasa juga? Kita baca surat daripada yang kita suka ni, kita bukan baca sekali kan, kita baca berulang kali. Sebab apa? Sebab kita fahamlah maksud dalam surat tu kan. Baca sekali tak puas hati, baca 2 kali tak puas hati lagi, baca 3 kali, simpan, nanti buka balik semula sementara nak tunggu yang baru sampai.
Kan? Demikianlah. Makna sebab apa jadi macam tu? Sebab kita faham. Sebab kita faham. Kandungan dalam surat tu kena dengan kita. Sebenarnya ayat Al-Quran yang Allah turunkan ni pun sebenarnya kena dengan kita. Semua tentang kita. Tapi kerana kita tak begitu memahami, maka kita baca ayat-ayat tu macam biasa je lah kita baca kan. Macam biasa je lah kita baca. Jadi bila kita berusaha untuk memahami, insya-Allah kita akan dapat kefahaman itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kan? Siapa yang Allah kehendaki dia ni, yuridillahu bihi khairan, dengan kebaikan. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia orang yang faham dalam agama. Yufaqihu fiddin. Ya? Jadi faham tentang agama. Walaupun tak secara tidak mendalam, tapi sekurang-kurangnya kepahaman yang sedikit itu akan menjadi panduan pada kita dalam kita melayari kehidupan di dunia ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjalani kehidupan di dunia ini ikut kepala otak kita, bukan. Ya, tapi ikut sebagaimana yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya kalau sekiranya kita nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah, mendapat syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ikut segala perkara yang diajarkan oleh Nabi kepada kita tanpa ada sebarang takwil. Susahlah kita kalau semua nak ikut Nabi. Jadi jawab soalan macam ni maksud macam tak setuju. Seolah-olah kita ni tak perlu dah ikut Nabi kan. Seolah-olahnya perkataan tadi itu tak perlu dah kalau kita nak capai itu capai ini dalam kehidupan kita. Kita ni buat berdasarkan kepada akal kita je lah, tak payahlah kan. Bukan macam tu. Itu adalah kefahaman yang salah dan silap, dan dibimbangi pula akan menyebabkan rosak dari segi akidah dia. Na'udzubillahi min zalik. Kan tak mampu buat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lain. Menafikan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu hukum dia lain. Menafikan jadi murtad. Tak mampu buat. Pasal apa tak buat? Saya ni bukan apa ustaz, saya ni itulah iman senipis kulit bawang. Iman saya ni senipis kulit bawang. Bahkan mungkin sebenarnya iman kita tak sama dengan nipisnya kulit bawang. Senipis kulit bawang tu kira hebat lah. Ini asyik tewas je bila ditipu oleh syaitan. Yang syaitan yang usik kita, yang tipu kita, goda kita pun syaitan yang baru nak mohon, kalau kita sebut dalam konteks kerja, yang baru mohon nak jadi prajurit muda. Belum diterima lagi, baru mohon. Syaitan yang label itu datang kacau kita pun kita je yang faham. Dah berapa kali kita ni terjatuh, terterak, tertumuh, tertungging-tungging kan. Syaitan yang usik kita tu setara tu je. Bukanlah kata yang hebat sangat yang dah diterima sebagai prajurit muda, telah menjalani latihan 6 bulan ni dah hebat ni. Tunggu posting je. Tamat latihan dengan jaya, tunggu penempatan. Itu dia dah macam-macam skill dah dia belajar masa dalam tempoh latihan tu. Kalau yang ini tuan-tuan tak mau sembang lah, memang belum apa-apa, tertungging awal-awal dah. Itu ibaratnya, maksudnya iman yang ada pada kita ni. Cuma kita ni disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ni kasih, Allah ni sayang pada kita. Dia tahu iman kita setara mana, maka bila buat salah, buat silap, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kan? Mencontohi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bila dia silap, dia bersegera taubat. Dia baca istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Kalau sekiranya engkau tak ampun, engkau tak kesian kepada aku, sialah, ya. Tak kesian kepada aku, nescaya aku termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Ini istighfar Nabi Adam. Kan? Karena Nabi Adam, dia menunjukkan contoh dia, bila silap, dia segera bertaubat. Mengaku kesilapan dia. Merendah diri pada Allah. Minta ampun. Kan? Merayu kepada Allah. Janganlah tak ampunkan dia. Janganlah tak kesian kat dia. Nanya dia. Kan Nabi Adam. Akhirnya Allah memberi pengampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, walaupun kita sebut Nabi Adam dia buat silap secara tak sengaja, tapi sebab level dia level Nabi, maka Allah sebut wa asa Adamu rabbah. Telah derhaka Adam kepada Tuhan dia. Kan? Sebab pangkat dia Nabi. Bila Nabi dia buat silap sikit, saya pun tak tahu nak guna bahasa yang paling lunak untuk kesilapan yang berlaku ini, tapi kita ambil terjemahan secara literal, secara apa bahasa dia, asa ni derhaka. Ya? Nabi Adam merubah Tuhan dia. Telah derhaka Allah kata Nabi Adam kepada Tuhan. Sedangkan apa yang Nabi Adam buat? Nabi Adam secara tidak sengaja telah memakan buah yang dilarang, kan? Kerana itu pun dipujuk oleh isterinya. Sebab orang lelaki ni selalunya kalau dia je, insya-Allah. Tapi kalau ada pujukan daripada isterinya, dia lembek tengkok. Dia kalah, kan? Dia sebab tu isteri ni dia hebat, walaupun dia lemah lembut, dia wanita, tapi kalau dia pujuk, kita tak boleh tahan, tuan-tuan. Tak boleh nak cakap besarlah kita ni hebat apa semua. Nak tahu hebat dia bila duduk dengan isteri dia, tengok macam mana. Kan? Isteri dia cakap semua ya je. Dah. Belakang isteri seolah-olah macam dia tu berkuasa sangat. Tapi bila dengan isteri, kadang-kadang menikus. Kan? Cakap pun tak lemah lembut. Menang je isteri. Kan? Asal dia nak jawab percakapan isteri, isteri dia balas, diam terus. Tapi kalau dia sembang sama-sama kita, kan? Sampai hantar meja terangkat cawan. Kan? Tak mau mengalah. Ni kan orang perempuan dia hebat kat situ. Nabi Adam AS kalau ikut dia tak mau. Tapi kerana isteri dia kata, kan, sebagaimana yang kita dah sebutkan dululah, jadi menyebabkan Nabi Adam AS turutkan. Bila dia makan je terlucut pakaian dia, maka Nabi Adam faham sekarang ni dia dah buat silap. Bukan sengaja, tuan-tuan. Tak sengaja, tapi tu yang berlaku dekat Nabi Adam AS, dan Nabi Adam pun segera bertaubat. Segera bertaubat. Nabi Adam kata, untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat salah tidak terlucut pakaian seperti dia yang tak sengaja. Kita ni bukan tak sengaja, tuan-tuan. Memang sengaja. Dah tahu dah dosa, pasal apa buat? Sengaja. Pasal apa sengaja? Iman saya tak kuat, Ustaz. Kan? Betul, iman kita tak kuat. Kan? Iman kita tak kuat. Musuh kita nombor satu, apa dia? Nafsu. Nafsu tu duduk dalam diri kita. Tak boleh kita nak bunuh dia. Macam mana cara kita ni nak berdepan dengan nafsu? Tu kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tu yang selalu kalah. Ada ilmu pun kalah juga.
Yang tak ada ilmu lagi lah lebih mudah dikalahkan oleh nafsu. Yang ada ilmu pun, ya Allah, 10 kali berlawan dengan nafsu, kira-kira menang sekali, tu hebat sangatlah kan. Hebat sangatlah pasal ada ilmu sikit-sikit tu kita tahu. Jadi Nabi Adam kata, kita ni bila buat silap, Allah sediakan jalan untuk bertaubat. Allah sediakan jalan untuk bertaubat, kemudian Allah ampunkan. Tak terlucut pakaian. Nabi Adam terlucut pakaian, bertaubat. Lama Nabi Adam ni bertaubat, 40 tahun. Dalam riwayat cerita Nabi Adam bertaubat, selepas 40 tahun baru Allah bagi pengampunan. Nabi Adam tersilap, terpisah hidupnya dengan isterinya. Nabi Adam terdampar katanya di Ceylon, Sri Lanka. Hawa terdampar di Jeddah. Lama. Jeddah ni Jaddatul, nenek. Kalau bahasa kita ni sebut nenek. Nenek kita lah, awak ni. Tu nama asal usul Jeddah tu. Lama terpisah. Jumpa di mana? Jabal Rahmah. Di Arafah. Arafah tu sempena dengan pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Setelah berpuluh-puluh tahun terpisah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Adam alaihi salam, buat salah tak berpisah pun dengan isteri. Masih bersama dengan isteri. Boleh tengok muka isteri. Bahkan kalau kita pergi mana-mana pun, musafir jauh kan, kita boleh buat video call sekarang ni. Tak ada bandingan lah dengan dulu kan. Dulu Nabi Adam tu langsung tak boleh kontak, terputus langsung hubungan. Turun pula dalam dunia yang gelap gulita. Kita hari ni dunia kita terang benderang. Nabi Adam dulu tak tahu nak berjalan ke mana ni. Gelapnya dunia. Merayu kepada Allah. Bagilah cahaya. Lalu dia ambil mana cahaya ni? Ambil daripada batu, daripada neraka, rendam. Batu tu yang telah direndam bertahun-tahun, diletakkan di atas dunia. Sekejap je letak, terpancar cahaya. Kemudian batu ni tadi dibawa balik semula, masukkan pada tempat dia. Hasil daripada cahaya tu, yang kita baca, yang kita belajar tuan-tuan, hasil daripada cahaya tu merebaklah cahaya-cahaya ke seluruh alam dunia ni. Sikit je batu yang telah direndam, bukan diletak lama dah, letak sekejap, ambil balik, dimasukkan ke tempat asal dia. Dan hasil daripada percikan api kat bumi tadi, daripada batu tadi tu, inilah cahaya yang berkembang biak sehingga sampai kita tengok, Masya Allah, kita hari ni kan, terang benderang. Kita ni kalau orang kata berjalan pejam mata pun sampai. Pasal apa? Cerah. Cerah. Bukan asal dia ni memang tak ada penglihatan. Dia ni macam kita lah. Contohnya kita dah tahu dah jalan ni nak pergi ke mana, kita jalan pejam mata. Boleh sampai insya-Allah. Ibaratnya macam tu lah. Terangnya dunia ni. Apatah lagi kalau sekiranya kita berjalan pada waktu siang. Malam pun insya-Allah boleh sampai. Baik, jadi justru itu menjadi suatu kewajipan dan tanggungjawab untuk mendedahkan segala fakta tentang sirah Nabi SAW yang sebenar-benar berlaku itu untuk tatapan setiap mata yang zahir, ataupun untuk renungan mata hati, ataupun sanubari setiap kita orang Islam. Supaya umat yang telah terpisah dengan Nabi SAW dapat dipertemukan semula dengan fakta sejarah ni. Kita memang tak tengok Nabi. Macam mana gaya hidup Nabi, kita cuma baca sirah. Kita baca sirah, sirah menceritakan kehidupan Nabi ni sekian.
Supaya kita bila dengan adanya fakta sejarah itu kita dapat belajar, kita dapat memahami peranan dan tugas Nabi SAW sebagai Rasulullah, kan? Hebatnya Rasulullah ni, Allah bagi kat dia mukjizat, perkara luar biasa yang Allah bagi kepada orang yang Allah lantik jadi Nabi, jadi Rasul, kan? Peranan Nabi ni juga membawa cerita tentang sam'iyat, waibiyat, ya? Surga, neraka, siksaan ataupun kehidupan di alam barzakh, kan? Hanya Nabi je boleh cerita. Tak perlu kita nak cerita Nabi ni, bukan tak perlulah, tapi maksudnya bukan sekadar itu lah kita nak cerita. Nabi ni ada janggut. Kalau cerita Nabi ada janggut, orang lain pun ada janggut, kan? Nabi kahwin, orang lain pun kahwin. Contoh dia, kan? Tapi lebih lagi daripada tu, ya? Nabi bawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita macam-macam daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada hari kiamat, ya? Kalau kita cerita, orang tak percaya, kan? Ustaz cerita gini. Ustaz ni dapat sumber cerita ni daripada mana? Sekarang ni lagilah, kan? Kita ni banyak tanya AI. Dulu tanya pakcik Al-Googly, wal YouTuber, kan? Wal YouTube. Ada maklumat ni. Sumber daripada mana? Tanya Tuan Guru Al-Syekh Al-Googly, Al-Hafiz. Sumber yang tak boleh nak dipercayai, kan? Rupa-rupanya sumber daripada Google ni orientalis yang buat banyak. Sebab kita orang Islam ni tak banyak sangatlah menulis di apa medsos ni, kan? Yang banyak yang rajin menulis ni memang dia pun ada agenda kenapa dia tulis macam-macam tentang Islam, sedangkan dia bukan Islam, kan? Sebab tujuan utamanya ialah untuk nak hancurkan Islam, nak menimbulkan kekeliruan orang Islam terhadap agama dia. Itu peranan dia, kan? Peranan kita sepatutnya kena counter balik, tulis balik. Tapi itulah kemampuan kita untuk nak menulis itu terbatas, kan? Terbatas ni disebabkan macam-macam lah. Kerana kita mungkin tak dapat latihan penulisan yang baik, kan? Tulis mesej pun orang baca tak berapa nak faham, kan? Apa sebenarnya ustaz nak cakap dengan kami ni, kami tak faham bahasa ustaz tulis, contoh, kan? Itu yang menyebabkan akhirnya kita pun jadi down, nak menulis macam mana. Kawan kita baca mesej kita pun dia tak faham maksud yang kita nak cakap ni, kan? Kita cakap dengan anak kita pun anak kita terpinga-pinga, dia tak faham bahasa abah dia. Isteri kita pun tak apa faham juga kita cakap, kan? Kena ulang sekali, dua kali, kan? Baru dia jelas, kan? Anak-anak kalau isteri tak jelas, anak-anak lagi tak jelas, tuan-tuan, kan? Akal dia lagi di apa standard yang rendah ni, dia tak boleh nak capai macam mana yang kita fikir. Kan? Sebab tu kalau orang panggil buat apa tazkirah pada pelajar sekolah rendah, saya tak boleh. Kalau panggil Ustaz Azam, okey, dia memang boleh. Sebab dia memang duk main dengan level standard anak-anak ni, kan? Dia dah biasa dah, dia tahu bahasa macam mana nak guna, gaya macam mana nak guna dengan anak-anak di sekolah rendah ni. Kalau panggil saya, hancurlah, tuan-tuan, kan? Panggil saya, sebab saya biasa bercakap dengan level macam tuan-tuan, kan? Jadi bila kita bersama dengan anak-anak ni, kita nak kena turunkan kita punya, kan, standard bercakap tu. Tak boleh macam kita bercakap ni, kita nak cakap juga dengan anak-anak, dia tak faham. Dia tak faham. Cuma ada dua orang ni, insya-Allah mudah-mudahan faham lah, insya-Allah, kan? Walaupun dia anak-anak, kan, tapi adanya dia
Dia tak ada dosa. Anak-anak syurga, mudah-mudahan kita dapat berkah dengan adanya anak-anak dalam majlis kita ni. Kita ni numpang dia orang lah kan. Kalau kita je tuan-tuan, kita ni dosa banyak kan. Moga hidup dah lama, macam-macam hal lah kita buat ni. Banding dengan anak-anak yang kecil ni, dia masih apa kita sebut, fitrahnya masih suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak lahir dalam keadaan suci, bersih, tak ada dosa. Kan? Fa'abawahu ayyuhawidanihi. Ibu bapa dia lah yang jadikan dia sebaliknya. Sama ada Yahudi ke, Nasara ke, Majusi ke, itu kerana ibu bapa dia. Bukan kerana anak ni lahir-lahir jadi macam tu. Dah, dia lahir tu suci. Tapi dia ikut macam mana dia besar, dia dididik macam mana. Dia dididik macam mana. Dia belajar daripada percakapan ibu bapa dia. Dia belajar daripada apa yang ditunjuk kepada dia oleh ibu bapa dia. Dia belajar semua tu. Walaupun kita tak panggil anak-anak kita, mai duduk sini, abah nak ajar macam mana cara nak hidup. Tak payah. Anak-anak ni, dia tengok, dia absorb benda yang dia tengok tu dalam dia punya minda dia. Lama. Sebab dia masih bersih. Bila dia terima tu, dia kekal lama. Macam kita dulu, masa kecil-kecil umur 5 tahun tu, sampai sekarang ni kita masih ingat kan? Saya ingat lagi, sebab masa tu fikiran kita bersih. Tak ada dosa. Banding sekarang. Sekarang ni, baca-baca tak ingat. Baca-baca lupa. Pasal kita punya otak ni dah banyak benda virus masuk yang mengganggu kita punya memory. Lepas tu kadang-kadang kita hafal ayat Quran pun, masa hafal tu ingat, kita tutup, baca balik, lupa. Beza masa kita kecil, yang kita hafal tu sampai sekarang ni masih ingat lagi. Tu dia. Sebab apa? Sebab masa kecil dulu, otak kita bersih, tak ada dosa. Jadi semua yang kita tengok, yang kita baca, yang kita alami, semuanya melekat masuk sampai, insya-Allah sampai mati. Sampai mati. Kita belajar masa di tadika, kita ingat cikgu ajar kita macam mana. Sehingga kita ni boleh kenal A, boleh kenal angka, nombor ni kan, boleh kenal, nak sebut huruf-huruf hijaiyah. Kita tengok cikgu tu bersungguh dia mengajar. Sampai tergigit lidah dia cakap dengan kita ni kan. Kita boleh tengok reaksi sakit cikgu tu. Kadang-kadang cikgu tak sihat sangat, tapi bila nak mengajar anak-anak ni, kita nampak sungguh dia tu. Masa tu kita tak tahu. Kan? Cikgu ni bersungguh tak bersungguh kita tak tahu, kita belajar je. Bila kita sekarang, bila kita dah besar, kita buat balik semula muhasabah, cara kita belajar dulu, cikgu-cikgu kita mengajar dulu. Rupanya kita tengok cikgu ni bersungguh mengajar kita. Terima kasih yang tak terhingga. Bersungguh dia ni mengajar sehingga kita pun boleh menyebut huruf, baca, mengeja, mengaji, baca nombor dan sebagainya kan. Masa tu semua kita ingat sekarang ni. Sebab masa tu kita belajar tu, macam anak-anak ni, dia tak ada dosa, otak dia masih bersih. Kalau bagi yang baik-baik, semua yang baik-baik itu akan masuk dalam dia punya fikiran dia. Kekal lama, insya-Allah kekal lama. Jadi kita sebut ni tadi, kita dah terpisah dengan kehidupan Nabi lebih daripada 1400 tahun. Sekarang ni 1445 Hijri kan. Campur lebih kurang 50 tahun selepas kelahiran Nabi. Artinya kita sudah hampir terpisah dengan Nabi 1500 tahun. 1500 tahun, tuan-tuan. Tapi kita masih macam ni. InsyaAllah berada di atas jalan yang betul. Pasal apa? Kita belajar sirah Nabi SAW. Perjalanan kehidupan Nabi daripada Allah lantik dia jadi Rasul sampai saat kewafatan Nabi itu dilakar
oleh penulis-penulis sirah Nabi SAW. Kita baca lagi sampai hari ini. Sedangkan kalau kita nak banding, selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit, Nabi Isa masih ada lagi, nanti dia akan turun balik. Tempoh selepas Nabi Isa diangkat sehingga Nabi diutuskan, tempohnya lebih kurang 600 tahun. Tapi dalam tempoh 600 tahun ni, tuan-tuan, kehidupan masyarakat sudah meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh agama yang kita sebut sebagai agama Hanif, ajaran Hanif, ajaran yang suci daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. 600 tahun. Makna mungkin diorang dah mulai sesat mungkin selepas 100-200 tahun. Dan selepas itu kesesatan tu semakin teruk sehingga ada pula yang mencadangkan kita sembah kepada berhala. Kan mula-mula berhala 1-2 je, tapi bila lama kelamaan berhala tu semakin banyak. Kan bila keadaan masyarakat semakin teruk, maka Allah mengutuskan rasul. Kan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata, aku ni diutus oleh Allah kepada manusia untuk membetulkan akhlak manusia. Sebab akhlak manusia masa tu sangat teruk. Bunuh anak perempuan kerana dianggap anak perempuan ni sebagai lambang sial kepada keluarga. Dan anak perempuan ni hanya sebagai tempat orang lelaki memuaskan syahwat dia je. Sebelum anak dia ni besar, baik dia bunuh je awal-awal. Kan? Sampai macam tu lah. Minum arak. Dulu pasangan ni, kalau setakat 10-20 ni biasa. Kan? Orang Arab ni kalau ada pasangan, dia kalau seorang itu pelik. Kan? Orang lelaki ada seorang je isteri. Itu pelik. Pada masa jahiliah dululah. Ya. Tanya berapa isteri? Tak adalah banyak, 20. Ini berapa? 10 tak banyak sangat. Tapi dia boleh sebutlah, makna berbanggalah. Tapi kalau dia ada seorang je isteri, dia macam leceh sikitlah. Kan? Sebab standard dia jadi trend masa tu, orang lelaki ni ada isteri banyak. Bahkan isteri ni boleh bertukar-tukar. Ya. Malam ni dia nak isteri siapa, tidur dengan dia. Ya. Bahkan yang paling teruknya, bila dia nak mengadakan hubungan yang kita sebut sebagai hubungan zina ni, dia akan letak isyarat dekat rumah dia. Supaya jangan ada orang kacau aktiviti dia dengan pasangan dia. Orang tengok je isyarat tu, orang boleh tahulah isyarat dia. Ya, contohnya dia letaklah apa, kain putih ke. Jadi masyarakat kat situ faham dah, bila tengok ni kain putih ada direntang kat rumah ni, mana dalam rumah tu tengah ada aktiviti maksiat, maka jangan sampai kacau. Ya. Dan dia pun dah bagi makluman, maknanya makluman dia secara macam itulah. Gantungkan kain tadi itu, mana itu sebagai isyarat kepada orang-orang yang datang nak jumpa dia. Nanti kain tu diturunkan baru boleh buat urusan dengan dia. Kan teruk kan. Ni Nabi diutuskan nak betulkan. Lepas tu bila Nabi datang, Nabi kata tak boleh berzina, tak boleh sembah berhala, tak boleh minum arak, tak boleh bunuh anak perempuan, tak boleh hidup berbeza-beza, ada kasta, kaya, miskin, kan, golongan hamba. Nabi sebut benda ni tak boleh. Tapi pada peringkat awal, orang marah. Orang marah Nabi. Siapa yang bersama dengan Nabi akan dimaki, diseksa, ditangkap, dibunuh. Ni. Kan? Daripada dulu kita sebut orang bukan Islam memang tak boleh disebut Islam. Sampai sekarang tuan-tuan. Sebut bukan saja start daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum-sebelum tu. Kan? Kalau ada orang Islam, tengok macam mana cerita Ashabul Kahfi. Dia nak selamatkan agama dia, akidah dia daripada raja yang bukan
akidah tauhid ni. Pasal apa? Pasal diancam kalau sekiranya akidahnya tak sama dengan kepahaman raja dia, maka mereka akan dibunuh. Jadi 7 orang pemuda ni nak selamatkan akidah dia, lari ke sebuah gua, kan? Kemudian Allah tidurkan. Sebab bila tidur ni dia hilang rasa takut dengan raja yang zalim ni tadi, kan? Tapi nak ceritanya, tengok kenapa raja nak bunuh orang yang tak sama akidah dengan dia. Kita Islam di Malaysia ni, contoh tuan-tuan, kita tak